Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan contoh soalan dan cadangan jawapan berdasarkan analisis soalan tahun-tahun lepas. Fokusnya iaitu pada bahagian A. Dalam bab 1, pengangguran guna tenaga dan upah, tajuk-tajuk yang perlu fokus ialah konsep tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran. Tajuk fokus yang seterusnya iaitu kesan pengangguran, cara-cara mengatasi pengangguran dan tidak kurang pentingnya iaitu faktor yang membezakan upah mengikut sektor. Sama-sama kita lihat soalan yang pertama. Berikan maksud tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran. 6 markah. Maksud tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran. Tenaga buruh didefinisikan sebagai penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun, kecuali pelajar, suri rumah, pesara dan orang kelainan upaya. Guna tenaga bermaksud tenaga buruh yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi. Pengangguran bermaksud tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Soalan yang kedua, huraikan 3 kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Antara kesan pengangguran iaitu yang pertama, taraf hidup masyarakat merosot. Taraf hidup masyarakat merosot, pengangguran yang berlaku akan menyebabkan tenaga buruh tiada sumber pendapatan. Mereka tidak dapat membeli keperluan hidup dan taraf hidup merosot. Kedua, pertumbuhan ekonomi terjejas. Sumber tidak digunakan sepenuhnya menyebabkan keupayaan sebenar ekonomi berkembang terhad dan pertumbuhan ekonomi terjejas. Ketiga, pembaziran sumber. Pengangguran menunjukkan masih terdapat sumber yang tidak digunakan. Ini menunjukkan berlaku pembaziran sumber. Soalan yang ketiga, terangkan 3 cara pelaksanaan dasar fiskal untuk mengatasi pengangguran. 6 markah. 3 cara dasar fiskal untuk mengatasi pengangguran iaitu yang pertama, mengurangkan cukai. Pendapatan boleh guna bertambah, perbelanjaan meningkat, output bertambah, aktiviti ekonomi meningkat, peluang pekerjaan bertambah, pengangguran berkurang. Kedua, meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Banyak projek pembangunan, aktiviti ekonomi meningkat, peluang pekerjaan bertambah, pengangguran berkurang. Ketiga, mengurangkan cukai dan meningkatkan perbelanjaan serentak. Pendapatan boleh guna bertambah, perbelanjaan meningkat, output bertambah, aktiviti ekonomi meningkat, peluang pekerjaan bertambah, pengangguran berkurang. Soalan yang keempat, terangkan 3 alat dasar kewangan untuk mengatasi pengangguran. 6 markah. 3 alat dasar kewangan untuk mengatasi pengangguran iaitu yang pertama, operasi pasaran terbuka, OPT, iaitu dengan membeli semula surat jaminan kerajaan. Kedua,
mengurangkan reserve berkanun. Ketiga, kawalan kredit terpilih iaitu dilonggarkan kredit. Soalan yang kelima A. Apakah maksud upah wang, upah bukan wang dan upah benar? 3 markah. B. Dengan menggunakan contoh yang sesuai, tunjukkan bagaimana upah benar dihitung. 3 markah. A. Upah wang merupakan upah yang diterima oleh buruh atas sumbangan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran oleh buruh dalam bentuk wang. Upah bukan wang pula merupakan upah yang diterima oleh buruh dalam bentuk selain daripada wang. Upah benar ialah kemampuan atau keupayaan upah wang untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan. Soalan B. Contoh berangka pengiraan upah benar. Tahun 2010, indeks harga pengguna IHP ialah 100. Pada tahun 2018, indeks harga pengguna ialah 105. Gaji seorang guru ialah RM5,000 sebulan. Maka untuk menghitung upah benar iaitu upah benar sama dengan IHP tahun asas bahagi IHP tahun semasa darab upah wang. Dengan itu, kita masukkan IHP tahun asas 100 bahagi IHP tahun semasa 105 darab upah wang iaitu RM5,000. Upah benar ialah 4,761.90 sen. Soalan ke-6. Huraikan 3 sebab upah di sektor pertanian lebih rendah berbanding upah di sektor pembuatan. 6 markah. Sebab-sebab upah sektor pertanian lebih rendah daripada sektor pembuatan iaitu yang pertama, perbezaan keanjalan penawaran. Penawaran keluaran sektor pertanian kurang anjar berbanding keluaran sektor pembuatan. Majikan di sektor pertanian kurang mampu membayar upah buruh yang tinggi berbanding upah di sektor pembuatan. Kedua, perbezaan harga barang. Secara berbanding, harga keluaran di sektor pertanian lebih rendah. Barang dari sektor pertanian kurang nilai ditambah, upah buruh di sektor pertanian lebih rendah daripada upah di sektor pembuatan. Ketiga, daya pengeluaran. Daya pengeluaran di sektor pertanian lebih rendah kerana menggunakan teknologi tradisional. Maka, pengeluaran rendah dan hasil diperoleh sedikit. Upahnya rendah. Daya pengeluaran sektor pembuatan lebih tinggi kerana menggunakan teknologi moden, hasil tinggi dan upah tinggi. Bab 2. Inflasi dan kos sara hidup. Tajuk-tajuk pentingnya iaitu jenis inflasi, faktor yang mempengaruhi inflasi, kos sara hidup, belanjawan negara dan hutang negara. Sama-sama kita lihat contoh eseinya. Soalan ke-7. Jelaskan 2 faktor yang menyebabkan inflasi berikut, iaitu A. Inflasi tarikan permintaan 2 markah, B. Inflasi tolakan kos 2 markah, C. Inflasi diimport 2 markah. Faktor yang menyebabkan inflasi iaitu yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi yang berlaku disebabkan oleh lebihan permintaan agregat semasa ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Kedua,
inflasi tolakan kos. Inflasi yang berlaku disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Ketiga, inflasi diimport. Inflasi yang berlaku disebabkan kenaikan harga barang import dari negara yang mengalami inflasi. Soalan 8A, berikan maksud kos sara hidup dan taraf hidup. 2 markah. Soalan B, terangkan hubungan antara kos sara hidup dan taraf hidup. 4 markah. Untuk menjawab soalan A, maksud kos sara hidup, kos yang terpaksa ditanggung oleh seseorang untuk memenuhi keperluan asas. Untuk taraf hidup, maksudnya ialah sejauh manakah mudahnya seseorang dapat memenuhi keperluan untuk hidup. Bagi menjawab soalan B, iaitu hubungan antara kos sara hidup dengan taraf hidup. Hubungan antara kos sara hidup dengan taraf hidup adalah songsang ataupun negatif. Jika kos sara hidup tinggi, masyarakat sukar untuk memenuhi keperluan hidup, taraf hidup jatuh. Jika kos sara hidup rendah, masyarakat senang untuk memenuhi keperluan hidup, maka taraf hidup tinggi. Soalan yang seterusnya, soalan 9A. Apakah maksud belanjawan kurangan dan belanjawan lebihan? 2 markah. Soalan B, nyatakan 2 sumber hutang dalam negeri dan 2 sumber hutang luar negeri bagi Malaysia. 4 markah. Untuk menjawab soalan A, maksud belanjawan kurangan iaitu apabila perbelanjaan kerajaan melebihi hasil yang diperolehi. Belanjawan lebihan ialah berlaku apabila perbelanjaan kerajaan lebih kecil daripada hasil yang diperolehi. Soalan B, 2 sumber hutang dalam negeri iaitu institusi perbankan, syarikat insurans, KWSP, BSN dan bank negara. Beri 2 contoh daripada 4 yang disebut di sini. 2 sumber hutang luar negeri iaitu Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia iaitu World Bank, Amerika Syarikat atau Jepun iaitu daripada kuasa-kuasa besar. Juga beri 2 contoh. Bagi bab 3 perdagangan antarabangsa dan imbangan pemberian, tajuknya iaitu keterbukaan ekonomi, kesan perdagangan antarabangsa, imbangan akaun semasa dan kadar pertukaran asing. Soalan 10A. Jelaskan kaitan darjah keterbukaan ekonomi dengan ekspor dan darjah keterbukaan ekonomi dengan keluaran dalam negeri kasar, KDNK. 2 markah. Soalan B. Huraikan 2 kesan negatif perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara. 4 markah. Untuk menjawab soalan A, iaitu kaitan darjah keterbukaan ekonomi dengan ekspor dan KDNK. Apabila ekspor sesebuah negara meningkat, keterbukaan ekonominya meningkat. Apabila KDNK meningkat, darjah keterbukaan ekonomi berkurang. Soalan B. 2 kesan negatif perdagangan antarabangsa iaitu imbangan dagangan. Aktiviti import akan berlaku secara relatifnya import melebihi ekspor, imbangan dagangan berkurang ataupun menjadi negatif, inflasi import
Aktiviti import yang berlaku membawa masuk barang dengan harga yang tinggi. Inflasi diimport akan berlaku di negara pengimport. Soalan ke-11. Jelaskan kesan positif perdagangan antarabangsa kepada ekonomi Malaysia terhadap perkara berikut. A. Harga barang import 2 markah. B. Imbangan dagangan 2 markah. C. Pilihan pengguna 2 markah. Kesan positif perdagangan antarabangsa iaitu A. Harga barang import. Harga barang import secara relatif lebih murah. Ini kerana berlakunya persaingan antara barang dari luar negeri dengan barang keluaran dalam negeri. B. Imbangan dagangan. Imbangan dagangan semakin baik. Ini kerana berlakunya peningkatan ekspor. C. Pilihan pengguna. Pilihan pengguna bertambah. Ini kerana terdapat kemasukan barang import. Soalan 12. Jelaskan maksud akaun berikut dan beri contoh aktiviti yang dihitung dalam akaun tersebut. Antaranya A. Akaun dagangan 2 markah. B. Akaun perkhidmatan 2 markah. C. Akaun pendapatan 2 markah. Maksud akaun untuk akaun dagangan iaitu merekodkan nilai ekspor dan import barangan. Contohnya iaitu ekspor getah Malaysia ke Jepun. B. Akaun perkhidmatan merekodkan nilai ekspor dan import perkhidmatan. Contohnya, rakyat Malaysia menggunakan kapal terbang negara asing. C. Akaun pendapatan merekodkan penerimaan dan pembayaran pendapatan pelaburan atau pampasan pekerja. Contohnya, pendapatan yang diperolehi oleh pelaburan Malaysia di luar negara. Fokus tajuk bagi bab 4 iaitu perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Antaranya, unit-unit perniagaan, ciri-ciri PKS, sumbangan PKS, masalah yang dihadapi oleh PKS dan program pembangunan PKS. Soalan ke-13. Jelaskan unit perniagaan yang berikut dari aspek bilangan ahli dan tanggungan iaitu A. Pemilikan tunggal 2 markah. B. Perkongsian 2 markah. C. Syarikat awam berhad 2 markah. Dari aspek bilangan ahli dan tanggungan untuk pemilikan tunggal, bilangan ahlinya hanya seorang. Tanggungannya tidak terhad. Untuk perkongsian, bilangan ahlinya adalah antara 2 hingga 20 orang. Tanggungannya juga tidak terhad. Bagi syarikat awam berhad, bilangan ahlinya tidak terhad, tetapi ia sekurang-kurangnya 7 orang. Tanggungan setiap ahli terhad kepada jumlah saham yang dimiliki. Soalan 14. Jelaskan 3 ciri perusahaan kecil dan sederhana (PKS). 6 markah iaitu ciri PKS iaitu berintensifkan buruh, pendidikan rendah, latihan dan kemahiran rendah. Modalnya kecil iaitu kekurangan modal dan sukar mendapatkan pinjaman. Dari segi keluaran, lebih cenderung kepada barang pengguna dan barang gantian untuk menyokong industri besar. Soalan ke-15. Huraikan 3 masalah yang dihadapi oleh PKS. 6 markah. 3 masalah PKS iaitu A.
pemasaran. Produk kurang berdaya saing. PKS tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang telah menguasai pasaran. Liputan atau akses pasaran yang terhad. Saiz pasaran yang kecil kerana kekurangan promosi. B. Bahan mentah. Membeli pada harga lebih tinggi daripada orang tengah. Tidak membuat pembelian secara pukal, harga bahan mentah menjadi mahal. Kesukaran mendapatkan bahan mentah secara berterusan iaitu kemudahan stor simpanan yang kecil. Teknologi. Kaedah pengeluaran secara tradisional yang menggunakan intensif buruh, daya pengeluarannya yang rendah. Kekurangan peralatan moden dan canggih kerana kekurangan modal. Soalan 16. Huraikan bagaimana program berikut dilaksanakan bagi membangunkan PKS. A. Pembangunan dan perolehan teknologi 2 markah. B. Program pembangunan pemasaran 2 markah. C. Program peningkatan kemahiran 2 markah. Program pembangunan PKS seperti A. Pembangunan dan perolehan teknologi. Menggalakkan penggunaan teknologi moden. Tabung perolehan teknologi, skim pinjaman mudah dan sebagainya. Program pembangunan pemasaran, membantu memperkenalkan produk. Program peningkatan kemahiran, meningkatkan kemahiran dan keupayaan pekerja PKS dalam bidang kritikal seperti elektronik, teknologi maklumat. Bab 5 Institusi Kewangan. Fokus tajuknya Fungsi Institusi Kewangan dan Peranan Institusi Kewangan. Soalan 17. Huraikan 3 fungsi institusi kewangan. 6 markah. 3 fungsi institusi kewangan iaitu A. Perantara kewangan. Menerima deposit daripada unit yang mempunyai lebihan dana dan memberikan pinjaman kepada unit yang kekurangan dana. Contoh, bank perdagangan menerima deposit daripada orang ramai dan memberi pinjaman kepada individu yang layak. Terdapat 2 kata kunci. Yang pertama ialah menerima deposit. Kata kunci yang kedua ialah memberikan pinjaman. B. Penyerakan risiko. Menyalurkan pelbagai bentuk pinjaman seperti pinjaman perniagaan ke atas pelaburan dan pinjaman individu. Keadaan ini akan menyeratkan risiko pinjaman. Contoh, bank perdagangan memberi pinjaman overdraft, pinjaman bercagar, pinjaman individu dan mendiskaunkan bil-bil pertukaran. C. Perkongsian risiko. Menerima dana dalam bentuk premium daripada pemegang polisi insurans dan membayar pampasan sebagai jaminan perlindungan kewangan sekiranya risiko yang diinsurансkan berlaku. Contoh, syarikat insurans membayar pampasan kepada pemegang polisi insurans yang mengalami kemalangan. Soalan ke-18. Huraikan peranan institusi kewangan seperti berikut. A. Pertumbuhan ekonomi 3 markah. B. Kos menjalankan perniagaan 3 markah. Peranan institusi kewangan iaitu A. Pertumbuhan ekonomi. Institusi kewangan mengumpul dana dan memberikan pinjaman kepada individu, firma dan kerajaan. Meningkatkan pelaburan dengan melabur secara langsung dalam sektor hartanah. Membantu firma meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. B. Kos menjalankan perniagaan. Pengumpulan dana yang merupakan sumber kewangan yang boleh dipinjamkan oleh sektor swasta dan kerajaan.
Sumber kewangan ini boleh menampung kos dalam proses pengeluaran. Kerajaan boleh meminjam daripada institusi kewangan untuk menampung kekurangan sumber kewangan bagi melaksanakan projek pembangunan. Sektor swasta juga boleh membuat pinjaman dari institusi kewangan bagi menampung kos dalam proses pengeluaran. Bab 6. Kemiskinan dan agihan pendapatan. Antara tajuk fokusnya iaitu ukuran kemiskinan, sumber pendapatan, dasar pembasmian kemiskinan, dan program pembasmian kemiskinan. Soalan ke-19. Bersertakan contoh, huraikan 3 sumber pendapatan. 6 markah. 3 sumber pendapatan iaitu A. Sewa. Pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor pengeluaran yang penawarannya terhad. Contohnya, sewa tanah atau sewa rumah. B. Bayaran pindahan. Pendapatan yang diterima oleh individu tanpa sebarang sumbangan dalam proses pengeluaran. Contohnya, pencen yang diterima oleh pesara, beasiswa, zakat dan derma. C. Untung. Ganjaran yang diperolehi oleh usahawan kerana sanggup mengambil risiko ketidakpastian. Contohnya, keuntungan yang diterima oleh kontraktor pembinaan. Soalan 20. A. Berikan maksud kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif dan kemiskinan tegak. 3 markah. B. Nyatakan 3 program yang dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan mutlak. 3 markah. Maksud kemiskinan mutlak untuk menjawab soalan A, suatu keadaan kemiskinan yang berlaku apabila pendapatan isi rumah berada di bawah PGK, iaitu tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. PGK ialah pendapatan garis kemiskinan. Maksud kemiskinan relatif ialah suatu keadaan kemiskinan yang berlaku apabila terdapat perbezaan tingkat pendapatan antara kumpulan atau etnik atau strata. K. Kumpulan, E. Etnik, S. Strata. Maksud kemiskinan tegak ialah suatu keadaan kemiskinan yang berlaku apabila pendapatan isi rumah berada di bawah PGK makanan. B. Program untuk mengatasi kemiskinan seperti PPRT, RMT, zakat dan AIM. Soalan 21. Jelaskan strategi dasar pembasmian kemiskinan berikut. A. Dasar ekonomi baru 2 markah. B. Dasar pembangunan nasional 2 markah. C. Dasar wawasan negara 2 markah. Strategi dasar pembasmian kemiskinan ialah A. Dasar ekonomi baru. Menambahkan peluang pekerjaan, menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. B. Dasar pembangunan nasional, meningkatkan kemahiran kepada belia di luar bandar dan menggalakkan kemasukan pelaburan asing. C. Dasar wawasan negara, pembasmian kemiskinan dalam kalangan kelompok kecil seperti orang asli dan kumpulan minoriti. Meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup kumpulan berpendapatan 30% terendah. Soalan 22. Terangkan secara ringkas program berikut
dalam usaha membasmi kemiskinan. A. Program Pembangunan Rakyat Termiskin PPRT 2 markah. B. Rancangan Makanan Tambahan RMT 2 markah. C. Skim Buku Teks Percuma SPBT. Program membasmi kemiskinan iaitu Program Pembangunan Rakyat Termiskin PPRT, Perumahan PPRT, Skim Pembasmian Kesejahteraan Rakyat Termiskin dan menyediakan peluang pekerjaan dan sebagainya. Rancangan Makanan Tambahan RMT meningkatkan tahap pemakanan murid sekolah rendah. C. Skim Pinjaman Buku Teks SPBT membekalkan buku teks kepada pelajar miskin. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam membuat ulang kaji bagi menghadapi STPM semester 3 pada minggu hadapan. Terima kasih. Bye-bye.